Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Rahim binti Hamzah. Seperti yang kita tahu, semakin meningkat tahun, semakin bertambah kemajuan teknologi yang ada pada masa kini. Lebih-lebih lagi, masa kini remaja didedahkan dengan teknologi-teknologi yang canggih seperti telefon pintar, yang mana di dalamnya terdapat pelbagai aplikasi media sosial yang sedikit sebanyak dapat mempengaruhi pola pemikiran mereka dan juga etika peradaban mereka berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi apa itu media sosial? Media sosial merupakan sebuah media yang mana untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain dengan jaringan sosial. Manakala etika pula ialah salah satu tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam mempamerkan perbuatannya berdasarkan situasi yang dihadapi. Jadi pada masa kini, ramai manusia berlumba-lumba untuk mempamerkan kehebatan diri mereka masing-masing tanpa memikirkan kesan baik dan buruk yang mereka bakal hadapi, kerana mereka tidak mahu dikatakan ketinggalan zaman oleh orang lain. Oleh sebab itu, media sosial mempunyai pengaruh baik dan buruk bergantung kepada kehendak individu itu sendiri dalam memilih. Seterusnya kita beralih kepada objektif. Yang pertama, untuk mengkaji pengaruh media sosial, etika dan peradaban manusia. Yang kedua, untuk mengenal pasti isu-isu etika peradaban di media sosial. Okey, yang pertama adalah etika. Dari segi etimologi adalah ethos yang diambil dari perkataan Yunani yang membawa maksud sikap, tingkah laku seseorang, individu ataupun masyarakat. Kemudian dari segi istilah pula ialah ilmu yang mengajar manusia mengenai perilaku baik dan buruk dalam kehidupan mereka dan maksud etika menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah etika difahami sebagai adat dan nilai-nilai atau akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sebuah masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahawa tingkah laku sesuatu golongan itu amat penting kerana ia bergantung kepada etika mereka, kerana jika etika atau akhlak mereka menyasarkan kepada perilaku yang baik, maka ia akan menjerumus kepada benda yang baik dan sebaliknya. Okey, yang kedua adalah konsep peradaban. Peradaban dari segi etimologi ialah perkataan dari bahasa Inggeris iaitu civitas atau civilization yang bermaksud kota atau bandar. Yang kedua ialah bahasa Arab iaitu dari perkataan dana yang membawa maksud agama atau kehidupan beragama. Dan yang terakhir ialah dari menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah kemajuan iaitu kemajuan sesebuah masyarakat dalam kehidupan mereka. Seterusnya dari segi istilah pula menurut Will Durant dalam karya beliau iaitu The Story of Civilization menyifatkan peradaban ialah susunan sosial yang menggerakkan pencapaian intelektual dan budaya manusia. Menurut Malik bin Abi iaitu tokoh pembaharuan pemikiran Islam, beliau mengklasifikasikan konsep manusia bermasyarakat kepada 3 kategori iaitu masyarakat pra-peradaban, berperadaban dan pasca peradaban. Assalamualaikum, saya Nur Najah Zulkifli akan membentangkan tentang konsep media sosial. Baiklah, dalam perkembangan teknologi di seluruh dunia, penggunaan internet merupakan perkara yang amat penting dalam kehidupan harian seseorang individu semenjak kewujudan internet. Jika sebelum ini manusia menggunakan media massa seperti televisyen dan radio untuk menyampaikan dan mendapatkan maklumat, kini dunia mempunyai satu lagi dunia yang lain iaitu dunia maya yang dihubungkan melalui internet. Internet diperkenalkan pada tahun 1969 yang merupakan satu rangkaian yang besar menghubungkan rangkaian-rangkaian kecil di serata dunia. Internet mewujudkan pula web atau World Wide Web WWW pada tahun 1991 untuk menjadikan hubungan secara maya lebih interaktif dan menarik serta menyediakan pelbagai bahan rujukan dan pelbagai jenis media seperti animasi, video, suara, muzik dan sebagainya. Evolusi web bermula dengan web 1.0 iaitu pelbagai maklumat dan informasi boleh didapati melalui pencarian di Google dan enjin carian yang lain. Bermulanya kewujudan media sosial adalah pada evolusi web 2.0 yang menyokong penciptaan kandungan atau pengisian yang lebih dinamik dan boleh melibatkan interaksi sosial. Media sosial seperti Facebook adalah tempat di mana orang awam boleh berkongsi sesuatu yang menyebabkan suara itu boleh didengari dan dilihat atas apa sahaja yang dilakukannya. Selepas itu, kewujudan Web 3.0 menumpukan kepada interaksi antara data seperti aplikasi-aplikasi.
Ia membantu memudahkan urusan manusia dalam penggunaan internet, web dan media sosial serta mendapatkan dan berkongsi maklumat. Media sosial didefinisikan secara asing di dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, iaitu media ialah alat atau pengantara dalam berkomunikasi dan berhubung. Manakala sosial bermaksud penglibatan hal-hal kemasyarakatan. Jadi, media sosial secara amnya merupakan alatan atau instrumen sosial dalam berkomunikasi. Andreas Kaplan dan Michael Hanlon mengatakan bahawa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berasaskan internet yang dibangunkan dan didasari oleh ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang membenarkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Okey, baik, ini adalah contoh-contoh media sosial yang masih aktif diguna pakai pada masa kini. Antaranya ialah Facebook. Facebook memfokuskan perkongsian secara perkataan, gambar dan video dalam menyampaikan sesuatu. Seterusnya ialah Twitter. Twitter biasa dikenali sebagai diary kerana ia membolehkan pengguna untuk tweet apa sahaja secara perkataan sebanyak mana yang pengguna mahu. Kini ia juga membolehkan pengguna Twitter berkongsi gambar, video dan juga suara. Selain itu, Instagram membolehkan pengguna mengedit dan memuat naik gambar dan video pendek serta boleh menambahkan penerangan di bawah gambar dan setiap gambar akan muncul di suapan Instagram pengikut mereka. Seterusnya, TikTok. TikTok ialah aplikasi sosial yang digunakan untuk membuat dan berkongsi video. Banyak video cenderung memfokuskan muzik dengan pencipta meningkatkan katalog kesan bunyi, coretan muzik dalam satu klip pendek. WhatsApp pula adalah aplikasi pesanan yang membolehkan pengguna membuat panggilan video dan suara, menghantar pesanan teks dan banyak lagi hanya dengan hubungan Wi-Fi. Seterusnya adalah Telegram. Telegram ialah aplikasi pesanan dalam talian yang berfungsi sama seperti WhatsApp. Pengguna dapat menggunakannya untuk mengirim mesej kepada rakan ketika disambungkan ke Wi-Fi atau data mudah alih. Telegram berasaskan cloud yang mengutamakan keselamatan dan kepantasan, menjadikannya alternatif yang baik untuk aplikasi permesejan popular yang lain. Yang terakhir ialah LinkedIn. LinkedIn adalah rangkaian profesional terbesar di dunia internet. Penggunaan LinkedIn biasanya untuk mencari pekerjaan atau pekerjaan yang betul, menghubungkan dan mengeratkan hubungan profesional dan mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam kerjaya. Media sosial sangat memberi manfaat dan membantu memudahkan urusan para penggunanya. Walaupun begitu, setiap sesuatu itu pasti mempunyai kebaikan dan keburukannya. Apabila media sosial disalahgunakan dan melampaui batas, boleh memberikan kesan yang buruk pada penggunanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Hazra binti Muhammad Nur dan saya akan meneruskan perbincangan mengenai pengaruh negatif media sosial terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Penggunaan media masa pada masa kini semakin meluas di seluruh dunia, terutamanya bagi penggunaan media sosial. Hal ini kerana ianya dapat membantu dalam memberikan maklumat yang penting dan bermanfaat kepada masyarakat jika digunakan dengan cara yang betul dan berhemah. Namun, penyalahgunaan media sosial juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pengguna jika tidak digunakan dengan cara yang betul dan beretika. Antara pengaruh negatif media sosial terhadap etika dan peradaban adalah pengaruh fashion ataupun cara berpakaian dalam kalangan masyarakat. Kebiasaannya, golongan remaja dikatakan mudah terikut dengan trend terkini fashion yang kadang-kala mencolok mata dan dipaparkan pula di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Antara trend fashion yang tular kini juga adalah seperti fashion K-pop di mana mereka lebih terdorong untuk terikut dengan fashion selebriti kegemaran mereka dan tidak mahu juga dianggap sebagai ketinggalan zaman dalam dunia fashion. Seterusnya, pengaruh perkataan dan perbualan. Hal ini juga amat membimbangkan khususnya buat golongan kanak-kanak dan remaja kerana mereka kini lemah dalam penguasaan tata bahasa dan juga lemah dalam kemahiran membaca. Hal ini kerana mereka lebih menggemari untuk menonton rancangan hiburan yang tidak bermanfaat jika dibandingkan dengan rancangan ilmiah di kaca TV dan telefon pintar mereka. Tambahan pula, masyarakat juga kini lebih terpengaruh dengan gosip murahan seperti tentang selebriti tempatan dan sebagainya. Selain itu, pengaruh negatif media sosial dari aspek kesihatan.
Penggunaan media sosial yang terlalu lama juga dapat mengganggu masa, tidur dan kesihatan masyarakat kerana terlalu leka dan taksub akan penggunaannya. Hal ini juga dapat membawa kepada masalah kemurungan akibat daripada tidak mendapat waktu tidur yang secukupnya. Lebih teruk lagi, kemurungan yang lama juga dapat menyebabkan kejadian bunuh diri terjadi kerana mengalami stres yang sangat melampau. Akhir sekali, pengaruh negatif media sosial dari aspek keganasan dan pornografi. Golongan remaja, khususnya remaja lelaki, amat mudah terjebak dengan aksi-aksi ganas yang dipaparkan di media sosial dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sebenar tanpa memikirkan tentang kesan buruk bagi tindakan mereka tersebut. Hal ini juga amat membimbangkan apabila remaja tersebut mengaplikasikan aksi ganas tersebut dalam tingkah laku seharian mereka dan menjadikan kurangnya nilai etika dan peradaban bagi seorang belia yang menjadi tunggak masa depan negara. Oleh itu, hal ini juga dapat membawa kepada peningkatan kes jenayah buli di sekolah sama ada dalam kalangan remaja maupun kanak-kanak. Selain itu, pengaruh media sosial berkaitan isu pornografi yang tidak mempunyai tapisan juga amat membimbangkan dalam kalangan masyarakat. Isu ini juga sewajarnya diambil canak oleh semua pihak dalam membendung tingkah laku dan akhlak masyarakat daripada perlakuan yang tidak bermoral tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afina Bakis binti Daham. Hari ini saya akan memberitahu tentang pengaruh positif pula pada penggunaan media sosial. Antara pengaruh positif yang boleh dikaitkan dalam etika dan peradaban menggunakan media sosial ialah kita dapat mengetahui isu-isu luar negara dengan cepat. Contohnya, pada masa kini sedang berlakunya pertempuran antara rakyat Palestin dan juga Israel. Jadi, kita di sini di Malaysia, kita tidak dapat membantu mereka yang di sana dan kita hanya dapat membantu dari segi kewangan ataupun sokongan. Oleh itu, kita boleh menggunakan media sosial ini satu platform untuk membantu mereka yang di sana. Dengan adanya media sosial ini, kita dapat tahu segala perkara yang berada di luar negara dengan cepat. Selain itu, antara pengaruh positif dalam media sosial ini yang kita boleh gunakan sebagai pengguna media sosial, kita boleh bertukar pendapat antara satu sama lain. Contohnya, bagaimana kita hendak bertukar pendapat antara satu sama lain ialah melalui Facebook, Twitter, Instagram dan juga sebagainya. Dengan menggunakan platform yang ada ini, kita dapat membuka minda kita dan kita juga dapat mempelajari perkara-perkara yang baru. Sekarang musim pandemik, jadinya kita tidak dapat belajar dengan secara fizikal. Oleh itu, kita perlu belajar melalui talian yang digunakan, contohnya Google Meet, Microsoft Teams dan juga sebagainya. Dengan cara ini, kita juga boleh bertukar pendapat antara satu sama lain walaupun hanya menggunakan platform yang ada, contohnya seperti Google Meet tadi. Walau bagaimanapun, kesan daripada mesej yang positif dapat membina masyarakat yang sejahtera dan bertamadun. Oleh itu, masyarakat boleh membantu antara satu sama lain dari segi fizikal ataupun mental. Mungkin ada di antara kita ini sedang bersedih, sedang mempunyai masalah yang berat dan mereka dapat meluahkan masalah mereka hanya menggunakan media sosial. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin, kita boleh memberi sokongan moral kepada individu tersebut supaya mereka bangkit untuk membantu antara satu sama lain. Akhir sekali, bagaimana media sosial ini boleh memberi pengaruh positif kepada seseorang individu itu ialah mereka yakin untuk bersuara, mengeluarkan pendapat masing-masing. Kerana ada sesetengah individu, mereka tidak yakin untuk mengeluarkan pendapat kerana mereka takut pendapat mereka akan dibangkang ataupun mereka malu untuk bercakap di hadapan orang ramai. Dengan adanya media sosial ini, mereka lebih yakin untuk mengeluarkan pendapat dan mengekspresikan
apa-apa pendapat mereka sebagai seorang individu ataupun rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, mereka akhir sekali, bagaimana media sosial ini memberi pengaruh positif terhadap seseorang individu itu ialah apabila mereka yakin untuk bersuara, mengeluarkan pendapat masing-masing. Kerana sesetengah individu mereka tidak berani untuk mengeluarkan pendapat di halayak orang ramai kerana bagi mereka ianya adalah satu perkara yang memalukan. Mereka tidak berani, mereka tiada keyakinan untuk bercakap. Oleh itu, dengan adanya media sosial ini, mereka boleh menggunakan platform ini untuk mengeluarkan pendapat masing-masing, bercakap, berkomunikasi dengan orang lain. Dengan media sosial ini juga mereka lebih berani untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka, kawan-kawan. Mungkin di sekolah atau di tempat kerja mereka tidak berani untuk berkomunikasi. Dengan media sosial mereka lebih berani. Oleh itu media sosial banyak juga pengaruh positif terhadap individu, masyarakat dan keluarga. Jadinya kita untuk menggunakan media sosial ini adalah, oleh itu, kita sebagai pengguna media sosial hendaklah menggunakan media sosial ini sebagai satu platform untuk memberi pengaruh positif terhadap individu, masyarakat dan lain-lain. Walaupun kita dapati lebih banyak pengaruh negatif daripada pengaruh positif dalam penggunaan media sosial ini, tetapi perkara ini bergantung kepada kita. Bagaimana kita hendak menggunakannya, dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang salah. Jadinya, kita hendaklah berwas-was dalam menggunakan media sosial. Okey, seterusnya isu-isu berkaitan dengan etika peradaban di media sosial. Yang pertama, bahas indah harian yang bertajuk "Tak perlu kongsi kisah peribadi di media sosial". Okey, jadi ramai artis dan selebriti di Malaysia yang menggunakan laman sosial mereka sebagai tempat untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka terhadap seseorang individu dan sekaligus mencemarkan imej mereka sendiri dengan imej yang tidak baik. Hal ini sedikit sebanyak dapat memberikan impak yang negatif apabila ada pihak lain yang akan cuba menjatuhkan selebriti tersebut, yang mana niat sebenarnya untuk mengadakan perbalahan dan juga akan mengakibatkan pergaduhan. Oleh itu, berkongsi hal peribadi biarlah berpada-pada dan tidak keterlaluan sehingga kan boleh menjadi aib kepada diri sendiri. Seterusnya, kita tengok pula dari Esra Awani, seorang pensyarah televisi iaitu Profesor Dr. Ali Salman berpendapat bahawa penggunaan media sosial secara beretika merupakan sebahagian perkara yang penting dalam hidup. Oleh yang demikian, kerajaan perlu mempertingkatkan lagi usaha untuk menyebarkan etika penggunaan media sosial kepada rakyat di seluruh negara sama ada melalui televisyen, radio dan sama waktu dengannya. Ada kajian dilakukan kepada orang awam mengenai peranan kerajaan dalam mendidik orang awam dalam menggunakan media sosial secara beretika dan hasilnya 86% menunjukkan kerajaan telah bertanggungjawab dalam mendidik orang awam. Tetapi bagi Prof. Dr. Ali, dia berkata ianya masih tidak mencukupi kerana ramai lagi orang awam yang tidak beretika dalam menggunakan media sosial dan satu lagi kajian menunjukkan 61% kerajaan tidak mempertingkatkan lagi usaha dalam mendidik orang awam. Akhir sekali, kerajaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik orang awam dalam menggunakan media sosial secara beretika. Okey, sekali kita beralih kepada isu yang terakhir, isu yang ketiga yang bertajuk bahasa kurang sopan, ubah cara komunikasi remaja pada masa kini yang dipetik dari Akhbar Sinar Harian. Jadi remaja yang menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak beradab membuatkan remaja masa kini hilang pertimbangan dari segi percakapan mereka dan juga tingkah laku mereka apabila mereka berkomunikasi bersama rakan-rakan mereka. Jadi mereka merasakan bahawa ianya satu trend dan harus diikuti apabila ramai menggunakan bahasa-bahasa yang tidak elok. Jadi apabila mereka tidak mengikuti suatu trend tersebut, mereka akan dianggap oleh kawannya sebagai ketinggalan zaman. Jadi remaja juga memilih untuk berkomunikasi di media sosial bersama rakannya dengan menggunakan bahasa yang kurang sopan dan mereka lebih selesa dengan cara sebegitu dan mereka menganggap cara sebegitu dianggap lebih santai dan tidak formal. Akan tetapi, penggunaan bahasa yang tidak elok seperti sial, bodoh dan sebagainya dianggap tidak sopan dan kurang ajar dan tidak mempunyai adab di media sosial. Penulis juga ada membuat kajian mengenai isu ini kepada remaja lingkungan umur 17 hingga 22 tahun untuk mendapatkan pandangan mereka. Dan remaja-remaja ini berpendapat bahawa penggunaan bahasa yang kurang sopan dan tidak elok kepada ahli keluarga, guru-guru dan juga mereka yang berpangkat tinggi daripada mereka adalah satu perkara yang tidak baik. Jadi mereka ini sedar bahawa perkara ini tidak seharusnya digunakan, tapi mereka hanya menggunakan bahasa yang tidak elok ini kepada rakan-rakan mereka saja.
Oleh demikian, saya merasakan bahawa penggunaan bahasa yang tidak elok dan kurang sopan tidak seharusnya kita ikuti demi menjaga imej dan maruah diri sendiri. Okey, sebagai kesimpulan, peranan etika dan peradaban merupakan perkara yang penting dalam pembentukan akhlak seseorang individu. Seperti yang diketahui, jika penggunaan media sosial yang melampau dan tidak terkawal akan mampu merosakkan etika dan adab seseorang individu. Namun, tidak dinafikan sebenarnya bahawa media sosial juga ada kebaikannya sendiri, kerana bukan semua yang terdapat pada media sosial itu mempunyai unsur negatif. Maka jelaslah di sini bahawa media sosial mempunyai impak yang positif dan negatif terhadap pembentukan etika dan adab masyarakat.